نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد الكريم وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وإمامنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pertamanya mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk menyambung perbincangan daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kita mengharapkan mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifata wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, amin Allahumma amin. Tuan-tuan, tengok pada hadis yang ke 128. Hadis yang ke 128 masih lagi pada bab tentang maja'a bi jilisati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang pada duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke 128. Wa anhu bi qala hadatsana Sa'id bin Abdul Rahman Al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Abbad bin Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjidi wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Daripada Sayyidina Abbad bin Tamim, daripada pak nakan dia, bapa saudaranya, bahawasanya dia melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk terlentang dalam masjid. Mustalqiyan ni duduk terlentang macam orang duduk tidur. Mustalqiyan dia duduk terlentang lah, kepala badan apa semua duduk di bawah. Okey, duduk terlentang, bukan menyerak, duduk terlentang. Fil masjidi, di dalam masjid. Wadi'an ihda rijlaih, meletakkan salah satu
antara kedua kakinya itu di atas satu yang lain. Macam orang duk macam lena tu, kepala diletakkan di bawah, badan pun diletakkan di bawah, dan juga kaki dilunjukkan, sebelah kaki letak ke atas. Gitu. Tuan, macam tu ke, macam tu ke. Tu gitulah. Okey nah. Jadi ini yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita ambil beberapa istifadah daripada hadis ni. Yang pertama, tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perkara tersebut di dalam masjid. Maksudnya, adakah boleh untuk kita duduk terentang tidur dalam masjid? Adakah boleh kita terentang kaki kita tunjuk dalam masjid? Jawapan dia adalah boleh, dan perkara itu diharuskan oleh syarak, tidak termasuk di antara perkara yang diharamkan, tak berdosa, tak ada masalah. Tidaklah dalam masjid kan. Tetapi kita perlu tahu bahawasanya perbuatan Nabi SAW melakukan perkara tersebut tandanya bahawa perbuatan tu diharuskan oleh syarak. Nabi buat, maksudnya boleh buat lah kan. Akan tetapi tuan-tuan, ketika mana kita melakukan perkara tersebut perlu diraikan berkaitan dengan keutamaan. Keutamaan dalam masjid adalah sembahyang, ataupun keutamaan dalam masjid adalah ibadah. Kalau semua orang pakai duduk terentang macam tu sehingga mengganggu orang lain nak buat ibadat, maka tak dibenarkan oleh syarak. Semua pakai terentang, kaki lunjuk, menyebabkan terganggu orang nak semayang. Nak semayang kan nak kena rukuk, nak kena sujud. Kawan tu dia lunjuk kaki sampai letak kaki kat tempat sujud orang, ganggu. Maka tang situ dia ada hukum yang mendatang. Hukum yang mendatang maksudnya perbuatan tu menyebabkan ganggu kepada orang nak buat ibadat. Maka bila ganggu pada orang nak buat ibadat, perbuatan itu tidak dibenarkan oleh syarak, tak boleh. Apa hukum bermain kompang dalam masjid? Jawapan dia harus, boleh kan, walaupun ada sebahagian pendapat ulama yang tidak membenarkan. Kita qasidah dalam masjid main kompang tu, qasidah tak apa, main kompang tu khilaf ulama kan, ada yang membenarkan dan ada yang tak membenarkan. Yang tak benarkan tu maksudnya secara mutlak langsung tak boleh. Nak main kompang, main kat luar. Nak buat persembahan qasidah ke apa, kat luar. Itu kata sebahagian ulama. Kata sebahagian yang lain lagi boleh main kompang, sebab main kompang ni benda yang diharuskan oleh syarak. Tentu dalam masjid ni di zaman Nabi SAW ada tetamu yang mai daripada luar, dia buat persembahan dalam masjid, main pedang. Ni main pedang dalam masjid. Kita baru ni ada video viral duk bersilat dekat dataran Masjid Nabawi tu. Tengok tak video tu? Kan? Duk bersilat pula tu dia. Kita pun tak tahu lah apa tujuan nak bersilat tu kan. Bergantung pada niat dia lah. Kalau niat dia hanya sekadar buat konten, dia nak buat konten, nak viral ke apa ke, tu terpulang kat dia lah. Benda tu bukannya haram kan. Tetapi tuan-tuan, asalkan benda yang dibuat itu tidak mengganggu ibadat orang lain. Janganlah sampai nak bersilat dekat dataran tu sampai ganggu orang nak semayang. Itu tak boleh kan. Lagi mana tak ganggu, orang tak semayang, orang hanya lalu lalang sahaja, terpulanglah perkara tersebut. Kerana di zaman Nabi SAW pun ada para sahabat yang dipermai ke Masjid Nabawi lawan main pedang dalam masjid. Ada hadis ni, main pedang keting dalam masjid. Nabi sendiri tengok, Sayyidatina Aisyah pun tengok daripada rumah, tengok main pedang kan. Maka nak bagi tahu kata main pedang tu hukumnya harus, walaupun kita kata yang betulnya main kat luar, bukan dalam masjid.
Tapi boleh tak kalau nak buat dalam masjid? Boleh. Bersyarat. Syaratnya apa? Tidak mengganggu ibadat ataupun tidak mengganggu tujuan asal masjid. Tujuan asal masjid adalah ibadat, maka jangan bermain sehingga menyebabkan ganggu orang lain nak buat ibadat. Kita main kompang, ini bagi pendapat yang harus ni. Ada pendapat ulama yang kata boleh main kompang dalam masjid lah. Dia pun bersyarat, iaitu main kompang tadi ni ada waktu-waktunya. Bukan orang tengah semayang main kompang, tengah orang semayang, tengah orang kuliah main kompang, ganggu, kacau. Tak boleh. Jadi adabnya bermain kompang tadi ni hanya certain waktu, hanya waktu-waktu yang tertentu. Yang keduanya, tidak mengganggu ibadat-ibadat orang lain yang orang buat dalam masjid. Tengah semayang pergi main kompang, tak boleh, ganggu. Tengah orang baca Quran main kompang, tak boleh, kacau. Maka begitulah juga dengan perbuatan yang diharuskan oleh syarak. Kita tidak melentang badan, lagi mana benda tu tidak mengganggu ibadat orang lain, tak ada masalah. Kita terlentang badan ni time kosong, masjid tak ada orang, tak apalah, kan? Tapi kalau kita duduk terlentang macam tu time mayang Jumaat, memang tak boleh ya. Kan? Try buat gitu tengok, mau nak kena maki hamun, kan? Jadi tengok keadaan dan tengok situasi. Benda tu diharuskan oleh syarak selagi mana tidak mengganggu kepada ibadat ataupun tidak mengganggu kepada tujuan asal masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita nak lena ataupun kalau kita nak terlentang badan, ni time kosong ni, tak ada orang, maka jagalah beberapa adab, iaitu pastikan kaki itu tidak dilunjurkan kepada sesuatu yang mulia. Sesuatu yang mulia ni maksudnya apa? Contohnya Al-Quran ataupun kitab-kitab pengajian, kan? Kaki kita tu ni adab nak adab. Kaki kita lunjuk pada bahagian Al-Quran. Depan tu ada Quran. Kaki kita ni bertentangan dengan Quran, kan? Depan tu ada Quran dekat rak, kan? Bukan ni tak apalah duduk kat atas. Ni rak ni tak apalah dia duduk kat atas. Ni cerita yang duduk bawah. Kan ada rak yang duduk di bawah, kan? Quran tu kaki kita lunjuk ke arah Quran. Boleh ke? Yang tu dipanggil menyalahi adab. Bila menyalahi adab, maka hukumnya adalah makruh. Jadi elakkan daripada kaki kita lunjuk ke arah benda-benda yang mulia, contoh kitab pengajian ke ataupun Al-Quran ke, kitab hadis ke apa ke, jangan kaki kita lunjuk ke arah tersebut. Yang kedua, tuan-tuan, kalau boleh dielakkan untuk kaki kita dilunjukkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat, orang mayangkan menghadap arah kiblat. Kaki kita tidak dilunjurkan ke arah kiblat. Itu juga adalah menjaga adab. Kecuali kalau orang yang nak semayang, dia sakit, jadi nak semayang kena terlentang. Jadi semayang salah satunya adalah kaki lunjuk ke arah kiblat. Itu tanda kata dia menghadap arah kiblat lah. Kan kita bayangkan dia ada peringkat. Pertama, semayang dalam keadaan qiyam, diri. Tak boleh mampu diri, kita semayang dalam keadaan yang duduk. Tak boleh duduk, maka mengiring. Mengiring tak boleh, melentang, terlentang. Maka melentang tadi ni kaki menghadap ke arah kiblat. Kalau mengiring ni macam jenazah, macam orang mati tu, kan? Dia kaki dengan badan, kaki dengan kepala ni tak menghadap, dia tak menghala ke arah kiblat, tapi badan dipusing badan ke belah kanan, dada menghadap ke arah kiblat, tu mengiring. Kalau melentang, tidur terus, bantai kepala letak bantai di bawah, kaki menghadap arah kiblat, yang tu nak sembahyang memang boleh pun. Maya orang sakit. Tapi kalau saja-saja kita nak tidur, nak terlentang kaki, nak lunjuk kaki, maka elakkan daripada kaki itu menghadap ke arah
kiblat. Nah, haram ke Ustaz? Tak haram. Okey, tetapi benda tu hukumnya adalah makruh dan benda tu menyalahi kepada adab. Nah, jadi tuan-tuan, perbuatan Nabi SAW yang Nabi buat duduk dalam masjid ni adalah boleh kita duduk dalam keadaan yang tertang. Terpulanglah nak duduk macam mana pun. Kan? Baik. Hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-129. وعنه به قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. daripada Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Sa'id, daripada ayahnya, daripada tuannya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk dalam masjid, maka Nabi akan ihtaba bi yadayhi. Nabi akan ihtaba bi yadayhi ni umumnya apa? Tahan dengan tangan ni. Duduk, tahan dengan tangan. Ni, tahan dengan kedua-dua tangan tu. Ni panggil apa? Tahan tu. Sanak dekat tangan. Itulah. Okey. Baik. Ya. أن يجلس على ألييه ويضم رجليه إلى بطنه نحو عمامة يشدها عليهما وعلى ظهره. Bukan meletakkan, bukan tak tangan gitu tak. Ihtiba ni iaitu dia duduk kemudian merapatkan kedua-dua kakinya ke perut. Ni macam yang saya cerita dua minggu lepas. Okey, ihtiba. Duduk dalam keadaan ihtiba, dia duduk, lepas tu kedua-dua kaki dia ni dirapatkan ke perut. Kan? Kemudian ni dia mengikat kedua-dua kakinya dengan menggunakan kedua-dua tangan. Kaki dirapatkan ke perut, paha ni mai ke perut, ikat tangan macam tu. Ihtiba. Okey? Ni dalam syarah dia sebut gitulah. Baik. Jadi sama seperti mana yang kita bincangkan pada 2 minggu lepas, iaitu Nabi SAW duduk dalam keadaan qurfusa. Bahasa Arab dipanggil qurfusa ataupun dipanggil ihtiba. Sama. Okey. Jadi tuan-tuan, duduk macam tu seperti mana yang kita bincangkan pada 2 minggu lepas, menunjukkan bahawasanya tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi duduk seperti mana seorang hamba. Zaman kita hari ni kalau duduk macam tu macam orang kalah judi. Macam orang kalah judi kan. Kalau judi dia duduk, dia kata habis tu ni. Duit habis licin. Kan? Bahasa orang judi habis licin. Kalau cuci lain, cuci dia ambil semua. Ni duit habis licin, habis dia dia tikam pakai duit dia tu habis semua. Tak ada, licin. Jadi tu kalau kita zaman kita lah ataupun di adat kita ni macam tu lah. Tetapi nak bagi tahu kata sifat duduk macam tu, Nabi SAW bersifat dengan sifat tawaduk, merendahkan diri. Nabi duduk macam orang biasa. Nabi dia tak duduk atas singgasana seperti mana raja. Nabi tak duduk atas kursi macam saya sekarang ni. Nabi tak duduk atas kursi macam ni. Nabi tidak ada meja tak. Nabi duduk macam orang biasa, duduk di bawah. Itu yang ada pada diri Rasulullah SAW. Sebab itulah bila mana sifat Nabi yang macam tu,
Maka banyak para sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, dan Nabi sendiri memilih untuk menjadi seorang hamba. Nabi yang hamba, Nabi yang miskin. Nah, baik. Yang berikutnya, tuan-tuan, bila sebut berkaitan dengan duduk di masjid ni, duduk Nabi tu di masjid bukan duduk saja-saja. Bukan saja-saja duduk melepak dalam masjid dah. Tetapi duduknya Nabi SAW, walaupun duduk dalam keadaan ihtibak, dipeluk lutut, ataupun duduk dalam keadaan yang terlentang, tetapi semua duduk tu dalam keadaan zikir dan dalam keadaan tafakkur, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi dan bertukarnya malam dan siang, semua itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdik pandai. Bertukar siang malam ni ada dia punya tanda-tanda kekuasaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi tuan-tuan gelap lah siang. Kan tadi gelap. Lah tuan-tuan pukul 8 pun gelap lagi. Kan tak? Subuh lambat. 6.24 subuh, 6.25 subuh. Syuruk pukul 7.34. Kan syuruk. Jadi pukul 8 tu gelap lagi. Pukul 8 tu kira duk sejuk lagi. Kan? Jadi siang dan malam ni ada pertukaran dia dan ada tanda-tanda kekuasaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana kita nak tahu? Kena fikirlah. Kena tafakkur dipanggil. Maka sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Siapa dia ulul albab ni? Siapa dia orang-orang yang cerdik ni? Iaitu kata Allah, orang-orang yang mana dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan yang mengiring, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sentiasa memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan qiyam, berdiri, fikir berzikir. Dalam keadaan duduk, fikir berzikir. Dalam keadaan dia mengiring pun dipikir zikir. Macam itulah yang nak digambarkan kata Nabi SAW. Nabi duduk dalam keadaan macam mana pun, Nabi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lepas ni kita akan masuk dalam tajuk tentang tidur Nabi. Tidur ni masuk lagi? Dah kan? Tidur Nabi SAW. Kan Nabi tidur. Tidur Nabi ni mata pejam, hati berzikir. Nabi kata, nahnu anbiya, kami para anbiya ini, yanamuna a'yununa, mata kami ni lena, mata pejam. Kan? Tetapi hati kami ni tak lena. Hati kami sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis para anbiya. Mata yang nampak pejam, tapi hati duk fikir, otak duk fikir, hati duk fikir tentang umat. Hati sentiasa memikirkan tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terbalik. Mata cerah tengok. Tang hati tu bukan duk tang sini tu. Duk dekat pekanat tu. Kan? Duk kata tak lagi lepas mayang Jumaat lagi nak beli ikan. Mayang Jumaat duk kata lagi lepas habis kuliah lagi nak singgah sat kat pekanat mana, nak beli ikan, nak beli udang, nak beli sotong. Mata tu tengok ustaz duk mengajar, tengok. Hati tu duk kat pekanat tu. Tu kita. Kan?
Lagi ikut ada yang kata pula, dah Ustaz kami macam Nabi ya, mata nampak pejam, hati kami dengar kuliah Ustaz. Kan? Tak gitu dah. Jadi para anbiya mata mereka pejam tetapi hati mereka mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila sebut kata jilsah Nabi, duduk Nabi dalam masjid, tuan-tuan, masjid bukan hanya sekadar untuk kita sembahyang, tetapi juga di dalam masjid disunatkan kita duduk saja, lalu kita niat i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid jangan lupa niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah taala. Ada orang masuk masjid dia tak niat i'tikaf. Dia masuk masjid terus masuk masjid sembahyang, dapatlah pahala sembahyang tu, tapi tak dapat pahala i'tikaf. Rugi tak? Rugi. Esok pada hari akhirat, esok dibentangkan buku amalan, dia kata silap lah, silap. Buat dah tapi tak niat. Duduk dalam masjid dah, dengar kuliah dah, tapi tak niat i'tikaf. Habis. Pahala rugi, tak dapat. Dia akan menyesal esok ketika mana pada hari akhirat. Jadi kita ni orang Islam, kelebihan kita buat satu amalan tetapi boleh diniatkan 2-3 niat. 2-3 niat. Kita niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Tak niat, dapat pahala masuk masjid je lah, tak dapat dah pahala i'tikaf tu. Maka Nabi SAW walaupun duduk melentang dalam masjid, tetapi bila mana niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf tu. Duduk terlentang, bukannya duduk berzikir, bukannya duduk bersila, tak, duduk terlentang dalam masjid kan. Tapi bila mana niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf tersebut. Tuan, i'tikaf ni dalam masjid sahaja, surau tak boleh. Surau tak boleh, masjid sahaja. Tak kira lah masjid jami' ataupun ghairu jami'. Yang kata nama masjid, kelebihan dia adalah boleh kita niat untuk i'tikaf. Pahala tahiyatul masjid, kan, pahala tahiyatul masjid, masuk dalam masjid start dengan semayang dulu, jangan terus duduk. Tak kira lah semayang apa pun, semayang sunat ataupun semayang fardu, masuk masjid start dengan semayang dulu, kan. Jadi kalau contoh kita masuk ke dalam masjid, Bilal dah qomat, maka kita terus sembahyang fardu tanpa kita sembahyang sunat, dapat pahala tahiyatul masjid. Kita masuk masjid, Tok Bilal baru azan, ketika itu solat rawatib 2 rakaat. Solat rawatib dapat 2 pahala, 1 pahala rawatib, yang kedua pahala tahiyatul masjid, 2 pahala dapat, kan. Kita masuk masjid, Bilal tak azan lagi, tak masuk waktu lagi, ketika itu solat sunat tahiyatul masjid, jangan terus duduk. Bila kita terus duduk, maka hilanglah pahala tahiyatul masjid. Tak ada, habis ya. Dapatlah pahala main masjid tu, tapi pahala tahiyatul masjid tak dapat, kan. Nampak tak dia punya tingkatan-tingkatan tu? Perbuatan yang sama tapi bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat dia punya pahala dia. Semua ni kita akan dapat dengan ilmu. Maka antara yang kita kena buat bila masuk ke dalam masjid adalah solat sunat tahiyatul masjid, tapi ikut keadaan. Kalau time tu bukan time solat rawatib, tahiyatul masjid. Tapi kalau solat rawatib, utamakan rawatib. Tapi kalau kata time tu solat fardu, utamakan yang fardu. Maka secara automatik kita akan dapat tahiyatul masjid. Poin dia apa? Masuk masjid start dengan sembahyang dulu. Jangan masuk masjid start dengan duduk dulu. Masuk masjid start mulakan dengan sembahyang dulu. Yang berikutnya, iaitu tuan-tuan, Nabi SAW menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fihi
illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ni cerita di antara kelebihan dalam masjid. Nabi kata tidaklah berkumpul satu kaum dalam masjid mereka membaca Al-Quran. Kedua, mereka mengaji. Belajar lah macam kita hari ni kan. Ada kuliah pengajian, duduk dalam masjid kita mengaji. Dan juga mereka tidaklah satu kaum berkumpul dalam masjid membaca Al-Quran dan juga mereka mengaji padanya, melainkan akan diturunkan rahmat. Rahmat akan turun. Sebab tu tuan-tuan, dalam kuliah kita pada pagi ni, kadang-kadang kita bila mai kuliah kita rasa tenang, kita rasa seronok. Ya, pasal apa? Sebab rahmat. Saya tuan-tuan ni, saya ni, kita kerja biasalah orang muda kan, kita kerjalah kerja kita buat di 2-3 kerja. Kan biasalah umur macam saya ni. Kan umur macam saya ni buat 2-3 kerja. Biasa. Pasal apa? Yalah. Tengah muda dia buat 2-3 kerja. Kan buat 2-3 kerja lah. Nak sara anak, tanggungjawab yang tu yang ni lah apa semua. Ada satu ketika sabut tuan-tuan. Ni kepala dia main nyut kan. Kita ada ma'had, saya ada ma'had. Jadi bila mai time akhir bulan nak bayar gaji dia mula nyut. Kan nak bayar gaji. Ni macam lah ni. Hari ni 20 apa? 26 kan? 26 ni sehari dua lagi nak kena bayar gaji je. Dekat guru staf kan. Dia mula main nyut tapi takatlah ni okey lah. Okey ke. Tapi ada masa-masa tertentu tu, ada time-time tertentu tu bila semangat ni kurang, dia main nyut di kepala ni. Sakit kepala ni. Sakit kepala, fikir macam mana, tak mana nak cari duit ni, nak bayar gaji ni kan. Nak korek tak mana ke ni. Dia main time tu. Jadi tuan-tuan, habis kerja, balik rumah apa semua, mandi apa semua, saya akan rasa tenang bila duduk dalam kuliah. Macam ni. Bila mai mengajak, terutamanya kalau saya mengajak ni cerita diri sendiri, cerita perasaan sendiri. Terutama bila mana cerita berkaitan bab Nabi. Baca hadis, cerita bab tentang Nabi, saya rasa tenang sangat waktu tu. Rasa tenang. Yang sabut tadi tu hilang dah. Time tengah kuliah, tengah mengajak tu hilang. Kan? Sagi isyak lah, habis maghrib, isyak lagi dia okey balik lah. Tapi sabut tadi tu hilang waktu time dalam kuliah. Pasal apa? Kerana nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masjid, tengah kuliah, tengah baca Quran tadarus, maka ketika tu akan turunnya rahmat. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, turunnya rahmat, meliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, malaikat menghamparkan sayap. Ni, tu tak apa lagi 3 benda kan. Di dunia 3 benda, yang di bumi tenang, malaikat diturunkan rahmat, malaikat menghamparkan sayap. Di bumi nombor 4 tuan-tuan, ini yang paling special, iaitu wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Taala menyebutkan nama seorang-seorang ni. Kita semua dalam masjid ni ada berapa orang? 30 orang, 40 orang dalam masjid ni, disebutkan nama kita seorang-seorang di hadapan para malaikat, ribuan para malaikat yang ada di langit. Kata Allah Taala, ni kamu tengok ni nama Ma'in ni. Tengok dia duduk dalam masjid dengar kuliah. Ni kamu tengok ni mak ni. Dia dalam masjid, dia berzikir kepada Allah. Ni kamu tengok ni. Nama kita disebut di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, ribuan para malaikat. Allah Taala sebut dalam keadaan membanggakan kita. Tuhan sebut dia banggakan kita. Ni tengok hamba aku ni. Tengok hamba aku ni. Ni dia tu zikir kat aku ni sekarang di dalam masjid.
Allah sebut depan para malaikat. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau sultan sebut nama kita, kan? Sultan sebut nama kita ni di hadapan semua pegawai dia, tiba-tiba nama kita disebut, kita rasa apa? Kita rasa kemah kan? Kita rasa seronok, kita rasa kemah kan? Sultan sebut nama aku, kan? Ini bukan sultan, ini sultan kepada segala sultan. Allah sebut nama. Maka sebab itulah tuan-tuan, bila mana dengar kata ada kuliah duha ke, kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke apa, kita main. Dan juga duduk dalam masjid. Sebab duduk dalam masjid tu bukan duduk saja-saja, tetapi duduk kerana Allah Ta'ala membanggakan setiap di kalangan kita di hadapan para malaikat. Allah Ta'ala seronok, lalu Allah Ta'ala membanggakan. Ni kamu tengok hamba aku ni, dia ni dalam masjid duduk berzikir, dalam masjid duduk dengar kuliah, dalam masjid duduk buat pegang-pegang, dibanggakan di hadapan para malaikat. Nah, yang terakhir, last, kita ulang balik ya. Nabi kata siapa-siapa yang solat berjamaah subuh di masjid, man sallal fajra jama'atan, barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk dalam masjid berzikir sehinggalah terbit matahari. Kita lah ni kan, duduk dalam masjid berzikir. Ada perkataan duduk dalam masjid tu kan, dia berzikir sehinggalah terbit matahari, hatta tatlu'asy syamsu, sehinggalah terbitnya matahari. Kemudian dia solat 2 rakaat. Maka Nabi kata kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah, maka baginya pahala seperti mengerjakan ibadah haji umrah sempurna. Jadi antara hadis yang cerita tentang fadilat dan kelebihan duduk dalam masjid, duduk tak bina dalam masjid. Jadi solat subuh berjemaah, berzikir, duduk dalam masjid berzikir. Zikir ni termasuk juga dengan kuliah yang kita adakan ni, pun termasuk. Dan juga sampai terbit matahari, lalu dia solat 2 rakaat, 3 benda. Solat subuh berjemaah, duduk berzikir ataupun dengar kuliah, dan juga sampai terbit matahari solat 2 rakaat. 2 rakaat ni solat sunat isyraq, maka dia mendapat pahala bagaikan ibadah haji dan umrah. Nabi kata tambah, ulang 3 kali, sempurna. Disebutkan oleh Nabi SAW. Maka tuan-tuan, kita ambillah peluang, kita rebutlah peluang ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan peluang ni pada kita. Kita dah mayang berjemaah tadi subuh, kita dah dengar kuliah berjemaah sampai terbit matahari dah 7.34. Tunggu saat lagi bagi masuk, boleh mayang solat sunat isyraq, lebih kurang dalam 15 minit 16 minit, maka boleh dah untuk solat sunat isyraq. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun sajalah bagi dajak sikit. Bagi dajak sikit. Pasal apa nak ambil fadilat tu? Nak ambil fadilat solat subuh berjemaah, zikir ataupun kuliah, solat 2 rakaat isyraq, maka akan mendapat pahala bagaikan ibadah haji dan umrah secara sempurna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup sekadar tu tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada bab yang berikutnya, iaitu tentang babu majaa fi tuk'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tuan-tuan, nak maklum saya ada bawa minyak zaitun, kalau siapa nak boleh minyak zaitun yang itu ni lah yang saya promote kat tuan-tuan tu kan, minyak zaitun Zuwaitina tu daripada Morocco. Jadi baik untuk kesihatan Jadi kalau siapa-siapa yang nak, saya ada bawa main, tak banyak bawa main 3 botol Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.